จะทำหัวใจของผมละลายละลายละลายละลายมองเธอสักกี่ครั้งก็ยังไม่รับมันชื่นอยากชวนเธอเต้นระบำบัมบะละลัมบัมบัมเลยเธอชอบที่เต้นเลยชอบเธออย่างที่เธอเป็น Assalamualaikum dan hai semua. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membuat satu perbincangan mengenai tugasan BMMB 1094 iaitu Kemahiran Bahasa Melayu dan GPMK 1012 iaitu Pengantar Bahasa Melayu sebagai Komunikasi. Kami telah membuat tugasan yang bertajuk Impak Penggunaan Teknologi Digital dalam Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran kepada Murid di Sekolah, serta unsur yang berkaitan ciri-ciri komunikasi berkesan dan berhema. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Husna Sefia binti Syafi'i. Saya dari BM2. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya yang pertama. Nama saya Nur Hazina binti Muhammad Arifin daripada unit BM2 juga. Saya pula Nurul Wahidah binti Mahazir dari unit BM2. Anda semua? Ya, Hazina. Kita ada tugasan baru. Tugasan tu adalah mengenai impak penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran terhadap murid di sekolah. Awak semua ada tak pendapat yang nak boleh diberitahukan? Oh, betul tu. Seperti mana yang kita tahu, pada zaman sekarang teknologi moden telah tersebar luas dan menjadi keutamaan kepada semua masyarakat dalam menggunakan teknologi digital untuk kemudahan mereka. Jadi Hazina, adakah anda mempunyai pendapat tentang soalan tersebut? Ya, saya ada beberapa pendapat tentang kebaikan impak penggunaan teknologi digital. Antara kebaikan impak penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran terhadap murid di sekolah ialah dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Seperti yang kita semua tahu, penggunaan teknologi digital ini telah banyak mengubah kehidupan seharian manusia, termasuklah dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bagi murid-murid di sekolah. Antara kebaikan penggunaan teknologi digital ini ialah dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Hal ini kerana guru-guru dapat membuat persiapan dan bersedia dengan lebih awal dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Melalui cara ini, guru dapat mencari maklumat-maklumat berkenaan pengajaran dengan lebih baik, seterusnya dapat menyampaikannya kepada pelajar dengan lebih berkesan. Atau mereka dapat menggunakan alat-alat dalam komputer dan internet seperti PowerPoint, Canva, Flash, video dan banyak lagi. Mereka hanya perlu mengaplikasikan alatan tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Melalui cara ini, proses pengajaran dan pembelajaran akan dapat dijalankan dengan lebih mudah, ringkas dan padat kerana murid-murid akan didedahkan dengan gambaran dan persembahan menarik serta mudah untuk difahami. Justru itu, murid tidak akan mudah berasa jemu dan bosan dalam menjalani proses pembelajaran. Mereka akan dapat memperoleh pelbagai ilmu melalui teknologi pendidikan ini. Penjimatan masa dan tenaga guru juga akan menjadi lebih sistematik dan teratur dengan bantuan teknologi pendidikan menggunakan internet, bahan persembahan multimedia dan persian yang sesuai. Inovasi dalam pendidikan ini turut akan dapat merangsang murid untuk belajar dengan lebih baik dan dapat menjadikan mereka lebih rajin. Seterusnya, antara kebaikan lain yang saya dapat tahu ialah dapat meningkatkan pengetahuan am dalam kalangan para remaja. Dalam mendepani arus modernisasi ini, kebanyakan generasi muda pada masa kini tidak gemar atau ambil peduli terhadap isu-isu semasa atau maklumat terkini kerana lebih gemar untuk bermain permainan televisyen, permainan video dan leka dengan rancangan-rancangan hiburan pada masa kini. Remaja seharusnya bersikap lebih cakna dengan perkembangan isu-isu semasa yang berlaku secara domestik maupun antarabangsa. Isu yang berat seperti perkembangan politik, pengurusan kewangan dan masalah kesihatan lazimnya tidak dapat perhatian daripada golongan remaja tersebut. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi ini,
seperti media sosial. Segala maklumat boleh diperolehi dengan pantas tanpa mengira sepadan maupun waktu dan tempat. Penularan berita juga adalah lebih pantas sekiranya dimuat naik ke laman sosial yang menjadi lubuk informasi terkini. Pengetahuan ini adalah penting supaya murid dapat mengenali dan mengetahui hak mereka serta dapat memberikan pendapat dan solusi untuk berkenaan isu-isu semasa tersebut yang menjadikan negara asing bergolak. Tambahan pula, mereka dapat mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku di negara lain dan dapat mengaplikasinya supaya tidak mengulangi benda yang sama di negara kita tersendiri. Dengan adanya ilmu pengetahuan ini, ianya amat berguna kerana murid dapat menguasainya lebih daripada satu kemahiran. Hal ini amat penting kerana skop pekerjaan pada masa kini memerlukan pekerja untuk mempunyai banyak kemahiran tinggi. Misalnya, kemahiran berkomunikasi dan pembawaan imej diri telah menjadi kriteria utama bagi penilaian dalam perkembangan kerjaya pada masa hadapan. Maka, murid boleh mempelajari kemahiran di luar bilik darjah melalui aplikasi penstreaman video seperti YouTube, TikTok dan Instagram. Selain itu, murid dapat membudayakan aplikasi penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian mereka dan segala aspek pada masa akan datang dan dipenuhi dengan teknologi yang mudah dan efisien untuk diuruskan. Sejajar dengan perkembangan teknologi yang pantas ini, murid juga harus bijak menambah kemahiran lain supaya menjadi nilai tambah terhadap diri mereka apabila mereka memulakan kerjaya mereka pada masa depan. Selain itu, antara kebaikan lain, impak lain daripada teknologi maklumat ini ialah dapat memudahkan komunikasi sesama manusia tanpa batas waktu dan tempat. Terdapat peribahasa Melayu yang berkata lain dahulu, lain sekarang, yang bermaksud cara komunikasi dahulu berbeza jika dibandingkan dengan sekarang. Kerana teknologi pada masa kini lebih turut memudahkan komunikasi sesama manusia. Kerana kemajuan teknologi maklumat ini, pelajar tidak perlu tidak mengira negara, bangsa, agama dan budaya, tetapi mereka itu dapat berkomunikasi dan menyatakan pendapat mereka dengan rakan-rakan yang lain dengan mudah dan cepat melalui internet. Komunikasi jenis ini adalah lebih bersesuaian berbanding dengan cara tradisional yang dahulu seperti panggilan telefon dan surat menyurat. Untuk bahagian komunikasi ini, pelajar boleh memilih pelbagai bentuk seperti email, bilik sembang perkhidmatan, messenger dan persidangan video. Kewujudan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan WeChat telah mengubah cara komunikasi pelajar di mana panggilan suara melalui telefon kini telah ditambah baik dengan adanya sistem pesanan ringkas iaitu dipanggil SMS. Malah sekarang murid dapat bersua muka dalam masa sebenar dan berkomunikasi dengan lebih baik antara pelajar antara satu sama lain. Perhubungan jarak jauh ini telah menjadi kelaziman masyarakat dan bantu proses globalisasi yang perlu diterima dan dimanfaatkan oleh pelajar khususnya. Kelahiran aplikasi seperti Facebook, Twitter, Instagram telah membuka ruang kepada setiap penggunanya untuk meluaskan lagi rangkaian hubung ke serata dunia. Tambahan pula yang terakhir iaitu yang amat penting, pelajar boleh menggunakan forum untuk membicarakan subjek mereka dengan guru seperti Google Classroom, Google Meet dan banyak lagi. Wah, banyak betul idea Nur Hazlina ya. Tapi walaupun ada kebaikan, sudah semestinya ada keburukan teknologi digital ini dalam kalangan pelajar. Tapi sebelum saya menerangkan kepada kalian mengenai keburukan, boleh tak saya nak minta Hazlina untuk menyanyikan sebuah lagu yang berkaitan dengan teknologi digital? Sudah tentu boleh sahaja. Buruh nelayan dan juga petani, gaya hidup kini dah berubah. Anak-anak terasa mindanya, lahir generasi bijak pandai. Pakai IT, pakai ekonomi, jago suka dan juga jutawan. Berkereta jenama negara, megah menyusul di jalan raya.
dalam cyber teknologi terkini, kejayaan semakin hampiri. Biar di kota ataupun desa, kita semua pasti merasa bangga. Wah, sedap juga ya suara awak Hazlina. Memanglah, saya kan penyanyi di sekolah. Wah, tetapi saya dengar cerita Husna pula berbakat dalam mendeklamasikan sajak. Ya, adalah biasa je. Apa kata Husna mendeklamasikan sebuah sajak pula? Oh, boleh. Jadi saya akan menyampaikan, mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Era Kemajuan. Era ini, sains dan teknologi menuju kemajuan globalisasi. Hadirmu melonjak modernisasi. Engkaulah cabang ilmu berinformasi, cetusan idea berinovasi. Mudahnya sains keranamu teknologi. Engkaulah lambang kemajuan minda bangsa, supaya dapat mencipta dan mengubah kehidupan yang lebih sempurna. Manusia diberi akal dan nyawa. Sains dan teknologi melengkapi zaman. Ada buruk, ada baiknya. Harus diingati, harus diawasi. Demi generasi yang bakal memegang dunia. Sains dan teknologi dikau perlu dimanfaatkan sebaiknya. Kealpaan menggunakanmu mendatangkan kesan kepada pembangunan negara. Kelekaan mempraktikkanmu mewujudkan kemusnahan negara. Sama ada engkau membangunkan atau memusnahkan, bergantung kepada niat engkau digunakan. Wah. Jadi saya rasa saya nak menerangkan mengenai keburukan teknologi digital ini dalam kalangan pelajar. Jadi, teknologi digital seperti tablet, telefon pintar, internet dan gadget merupakan antara alat peranti yang memberi impak kepada pelajar. Statistik telah menunjukkan lebih daripada 60% kanak-kanak mempunyai smartphone, tetapi di sebalik kegairahan ibu bapa memberikan alat peranti teknologi ini telah terbukti membawa kesan yang amat buruk kepada kanak-kanak sekiranya alat elektronik ini seperti telefon bimbit dan tablet diberikan kepada mereka seawal usia muda dan tanpa pengawasan yang ketat kepada mereka. Antara kesan buruk yang pertama ialah gangguan fizikal dan masalah kesihatan yang akan dialami oleh pelajar. Antaranya ialah masalah psikologi dan kesihatan mental, kesihatan mata, kesukaran pelajar untuk fokus serta masalah interaksi sosial yang perlu diambil perhatian. Berdasarkan pemerhatian juga, mereka masih gemar berhubung dengan rakan-rakan sekolah melalui medium dalam talian di luar waktu sekolah dengan menghabiskan masa berjam-jam lamanya. Antara kebimbangan lain adalah kanak-kanak dilihat lebih terdedah kepada penggunaan aplikasi media sosial yang lain secara umumnya turut memberi kesan yang membimbangkan. Ini kerana kanak-kanak bawah umur mudah terpengaruh dengan trend yang kurang sihat yang dapat diperoleh daripada platform media sosial. Bukan itu sahaja, hal ini juga menyebabkan mereka akan cepat hilang tumpuan semasa pembelajaran disebabkan mereka berasa tidak cergas, mengantuk dan cepat letih. Hal ini akan menyebabkan mereka tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian semasa guru sedang mengajar sehinggakan mereka akan mengabaikan pelajaran tersebut. Hal ini berlaku kerana pelajar terlalu ketagih dengan teknologi digital, terutamanya penyalahgunaan teknologi digital kepada perkara yang tidak berfaedah. Contohnya bermain permainan dan telefon pintar secara kerap ataupun melihat video yang lucah seperti pornografi yang akan merosakkan pemikiran para pelajar. Bukan itu sahaja,
Antara keburukan yang lain ialah penggunaan peralatan teknologi digital ini juga akan memberi impak yang negatif kepada perkembangan saraf motor kanak-kanak. Aktiviti menyentuh skrin tablet, telefon bimbit atau gadget yang terlalu kerap akan menyebabkan kemahiran motor halus iaitu pergerakan jari mereka kurang berkembang. Menurut Siti Aisyah, satu kajian kesihatan kanak-kanak dari Amerika Syarikat menyatakan bahawa penggunaan gadget seperti iPad dan tablet dalam kalangan remaja yang berumur remaja dan kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke atas adalah tidak sesuai kerana boleh melemahkan otot-otot jari dan tangan mereka yang diperlukan untuk menulis. Di samping itu, kanak-kanak juga telah didedahkan dengan penggunaan teknologi moden yang hanya dapat bermain buih, menyentuh rumput dan mengguli tanah liat hanya di skrin gadget tanpa dapat merasa dan menghidu bau bahan yang sebenar. Ini akan mengganggu proses pembesaran kanak-kanak yang masih kecil. Seterusnya, keadaan ini juga akan menyebabkan motor skills dan sensory skills kanak-kanak terbantuk dan tidak dapat berkembang, sedangkan pergerakan dan pengalaman sebenarnya amat penting untuk membantu pertumbuhan mereka di samping membina otot yang kuat serta mengenal pasti kebolehan diri mereka. Ini seterusnya akan memberi kesan kepada perkembangan fizikal mereka apabila mereka meningkat usia remaja. Dan akhir sekali, menurut Holden, pelajar masa kini lebih gemar menghabiskan masa berjam-jam di hadapan komputer semata-mata untuk mencari kepuasan diri mereka dengan melayari internet. Menurut beliau lagi, sekiranya tidak dapat dikawal dengan baik, ia akan menjadi masalah yang besar kepada sistem pendidikan. Ini adalah disebabkan oleh obsesi kanak-kanak dan remaja khususnya terhadap internet dan media sosial telah mendorong mereka untuk menghabiskan masa di kafe cyber. Amat malang sekali apabila pelajar sekolah yang sepatutnya berada di sekolah untuk mengikuti pembelajaran sanggup potong sekolah semata-mata untuk aktiviti seperti gaji, chatting, permainan video dan berbagai lagi aktiviti yang sangat tidak bermanfaat. Apabila mereka tidak hadir ke sekolah, mereka akan tercicir dalam mengikuti pelajaran dan menyebabkan prestasi pencapaian akademik mereka akan terjejas. Hal ini menunjukkan bahawa penggunaan teknologi moden seperti internet secara tidak sehat mampu memberi kesan sosial dan akademik kepada pengguna, terutamanya kepada pelajar sekolah yang terdiri daripada kanak-kanak dan remaja. Seiring dengan kajian Austin dan Turato, ke atas 10,170 orang pelajar yang berumur sekitar 13 hingga 17 tahun di Amerika Syarikat mendapati bahawa penggunaan internet yang berlebihan akan meningkatkan gejala yang tidak hadir ke sekolah bagi pelajar sekolah menengah, seterusnya menyebabkan perkembangan akademik pelajar menurun. Jadi saya rasa itu adalah antara keburukan teknologi digital dalam kalangan pelajar. Wah, banyak betul isi Husna. Saya baru tahu rupanya banyak keburukan teknologi digital ini. Betul tu Hazrina. Wahidah ada nak tambah apa-apa ke? Baik Hazrina, saya pula akan meneruskan perbincangan mengenai ciri-ciri komunikasi berkesan dan berhemah. Ciri yang pertama ialah menggunakan bahasa yang positif. Bahasa positif merupakan gaya bahasa yang sangat digemari dan gaya ini sangat berpengaruh kepada orang ramai. Maksudnya, jika seseorang itu hendak membuat individu lain suka bercakap dan berbual dengannya, gaya bahasa yang positif dapat membantunya untuk mempengaruhi mereka. Sebagai contoh, tahniah, jawapan kamu sangat tepat. Atau, wah, kamu sangat rajin dan bijak. Ciri yang kedua pula, menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik bertujuan untuk memahami maklumat sebagaimana yang difahami oleh penyampai. Keterampilan mendengar dengan baik dapat membantu meningkatkan hubungan, malah memahami orang lain dengan lebih baik. Kita juga dapat meraih keselesaan dalam pekerjaan dan kehidupan. Mendengar juga merupakan proses yang aktif.
Mendengar secara aktif melibatkan beberapa deria utama iaitu telinga, mulut dan mata. Seperti kita tahu, fungsi-fungsi mulut digunakan untuk bersuara dan mengajukan pertanyaan. Mata pula digunakan untuk melihat komunikasi lisan yang nyata atau tidak nyata. Manakala telinga digunakan untuk mendengar dengan aktif mesej yang cuba disampaikan dan mengenal pasti nada suara yang menggambarkan perasaan seseorang. Ciri yang terakhir ialah menguasai teknik menyoal untuk mendapatkan maklumat. Matlamat menyoal adalah untuk mendapatkan maklumat dengan cepat, mendapat maklumat dengan lebih lanjut dan ingin mendapatkan kepastian. Panduan menyoal terdiri daripada 6. Yang pertama ialah penyoalan asas. Penyoalan asas menggunakan perkataan yang sesuai, tepat dan mudah difahami oleh pelajar. Panduan yang kedua ialah fokus. Fokus yang bermaksud memberikan tumpuan pada satu idea dan kurangkan soalan yang bercapah. Panduan yang ketiga ialah ubah haluan. Panduan ini akan bertanyakan soalan kepada seseorang. Setelah mendapat jawapan, guru boleh mengalih dengan cepat dan bertanyakan soalan kepada orang lain pula. Panduan yang keempat merupakan sebaran. Panduan ini dapat menyebarkan soalan secara rawak kepada pelajar. Manakala yang kelima ialah hentian. Hentian, setelah soalan diajukan, beri masa kepada murid untuk menjawab. Yang terakhir ialah dorongan motivasi. Jika jawapan salah, nyatakan jawapan yang hampir tepat atau memberi petunjuk kepada pelajar untuk menjawab soalan tersebut. Sebelum saya mengakhiri perbincangan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun yang bertajuk teknologi. Segala maklumat senang dicari, jimatkan tenaga, masa tak rugi. Ilmu diperoleh di hujung jari, itulah kecanggihan era teknologi. Naik kereta ke kota tinggi, membawa syarat sebakul berangan. Jika kita gunakan teknologi, kerja yang berat menjadi ringan. Sekian, terima kasih.